Ini bab yang terakhir menceritakan tentang perihal adab-adab berjiran, iaitu bab pada menyatakan jiran dengan orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini berada di rumah Allah dalam perhimpunan Hari Raya Mingguan Umat Islam di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, penghulu pada segala hari-hari Jumaat yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita berniat i'tikaf di dalam rumah Allah sementara kita tunggu masuk waktu fardu Jumaat, dan kita dengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil jadi panduan dalam kehidupan kita, meniti kepada umur-umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kesementaraan dalam menuju perjalanan abadi kita di negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpunkan kita di dalam syurga dengan redha dan rahmatnya. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah kita sambung dengarkan hadis daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bab yang ke-70, Babu Jaril Yahudi. Ini bab yang terakhir menceritakan tentang perihal adab-adab berjiran, iaitu bab pada menyatakan jiran dengan orang Yahudi. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير ابن سلمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarrithuhu. Daripada Mujahid, dia telah berkata, aku pernah berada di sisi Sayyidina Abdullah ibni Amru. Sayyidina Abdullah bin Amru, kisah yang masyhur yang pernah kita sebut sebelum ini, iaitu kisah di mana beliau bertamu di rumah seorang sahabat yang telah Nabi sebutkan selama 3 hari berturut-turut dia sebagai ahli syurga. Ketika dalam satu majlis, Nabi sebutkan tu ahli syurga datang. Maka sahabat melihat seorang lelaki yang basah janggutnya daripada kesan air wuduk, duduk pegang selipar, lalu orangnya nampak biasa-biasa saja. Tapi disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga. Hari kedua macam tu juga, hari ketiga macam tu juga. Lalu terbit di hati Sayyidina Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma untuk beliau lihat apakah amalan orang ni sehingga Nabi jamin syurga untuk dia. Banyak beramal ke, semayang malam, tak tidur malam ke, macam mana ke. Lalu beliau berpura-pura ada perselisihan dengan orang tuanya dan minta bertamu di rumah sahabat ni 3 hari. Jadi setelah berlalu satu tempoh, beliau lihat orangnya biasa-biasa saja. Amalannya pun dia jaga yang wajib-wajib saja, tak adalah sampai tak tidur malam. Untuk solat malam tak bangkit pun tidur macam orang lain juga. Tengok puasa sunat pun tidak juga. Taklah nampak amalannya banyak. Lalu akhirnya beliau bertanya kepada lelaki tersebut, aku sebenarnya ingin tahu apakah amalan kamu, sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahawa kamu ahli syurga. Lalu beliau mengatakan bahawa aku ni sebagaimana yang kamu lihatlah, tidaklah ada amalan yang banyak. Cuma setiap malam sebelum aku tidur, aku maafkan semua orang yang buat salah dengan aku, dan aku tidak iri sedikit pun atas nikmat Allah
yang Allah Ta'ala bagi pada orang lain. Maknanya dia tak buat masalah dengan orang. Ya, dia tak buat hal dengan makhluk. Dan orang yang cari pasal dengan dia pun, maknanya dia maafkan. Sebab apa? Kesusahan-kesusahan yang dihadapi di dunia itu, hakikatnya sifat dia sementara saja. Kalau nak bawa permusuhan, sampai bila nak bawa permusuhan? Nak jadi macam pepatah Melayu. Kalau bergaduh tu, sampai 7 keturunan. Kalau berdendam tu, dibawanya sampai 7 keturunan. Ya, dan itu tidak berlaku kepada sahabat ini. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ya, mungkin inilah asbab Allah Ta'ala jadikan kamu ahli syurga, ya, kerana perkara ini tidak ada pada kebanyakan daripada kami. Ya, susah nak melapangkan hati, melapangkan dada, ya, kepada kesalahan-kesalahan orang, dan susah, ya, untuk kita ni nak rasa tak cemburu ataupun tidak ada rasa iri, ya, dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Ya, banyak permusuhan itu berlaku, ya, kerana apa? Kerana iri hati, ya, kerana dengki, tak puas hati dengan nikmat ataupun rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang lain. Baik. Jadi kata Mujahid tadi, aku duduk di sisi Abdullah bin Amru dan pembantunya yang sedang menyembelih kambing. Jadi mereka, Sayyidina Abdullah, kemudian ada pembantu dia sembelih kambing. Lalu dia pun berkata, ya gulam, wahai budak, wahai anak, apabila engkau telah selesai menyembelih, maka engkau mulakanlah pemberian dengan jiran kita yang Yahudi ni. Dah settle sembelih ni, agih daging, bagi dulu dekat jiran kita. Yang pertama sekali hak yang Yahudi tu. Maka seorang lelaki yang berada di situ, ada orang lain yang ada dekat situ, dia sebut, Yahudi, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki urusanmu, semoga Allah memperbaiki kamu. Ni pemikiran apa ni? Pasal apa nak bagi kat Yahudi pula? Yahudi nak dibaginya dulu. Dia macam tu lah, marah lah. Ya, lelaki ni sebut, bila Sayyidina Abdullah kata settle ni, bagi dulu dekat jiran kita yang Yahudi. Maka Sayyidina Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya aku telah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan mengenai jiran, sehingga kami khawatir atau kami berpandangan bahawasanya jiran itu akan mendapat warisan. Ini hadis yang telah kita baca sebelum ini. Maknanya selalu sangat Nabi ni dapat pesan, wasiat, nasihat, daripada Jibril alaihissalam, berpesan suruh buat baik dengan jiran. Maka kita tahu bahawa jiran ni ada 3 golongan ataupun 3 kelompok, 3 hak. Ada jiran yang ada 1 hak, ada jiran yang ada 2 hak, dan ada jiran yang ada 3 hak. Jiran yang ada 1 hak, iaitu hak jiran. Dia tak ada hak lain. Hak untuk dia dapat kebaikan daripada kita adalah kerana dia jiran, iaitu jiran yang bukan Islam. Kita berjiran, tak semestinya satu taman kita orang Islam belaka, tak semestinya satu kampung kita diduduki oleh hanya orang Islam, walaupun adalah, ya, sebahagian keadaan macam tu lebih seronok lah kita, jamaah satu qaryah kita tu orang Islam kan. Jadi mungkin lebih seronok, tapi kehidupan tidaklah seperti itu di semua tempat. Ya, kerana kehidupan ini adalah keharmonian kaum untuk kita hidup bersama-sama dengan orang yang agamanya berbeza-beza. Bahkan orang yang bukan Islam juga, mereka adalah umatnya dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang ke Madinah, bukan Madinah tu semua orang Islam. Bahkan dakwah dahulu, orang Ansar, orang Aus, orang Khazraj, ya, mereka masuk Islam, dan ada orang Nasrani di situ, ada orang Yahudi di situ. Ada orang yang bukan Islam yang menjadi penduduk asal, yang mereka sudah menetap lama di Madinah. Jadi Nabi datang, Nabi hidup bersama-sama dengan mereka. Jadi bukan persoalan kita duduk berjiran dengan orang bukan Islam atau tidak, tetapi orang bukan Islam yang menjadi jiran kita, mereka ada hak untuk mendapatkan kebaikan daripada kita, iaitu haknya dia jiran kita. Jadi disebabkan itu Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhuma mengutamakan hak itu. Ni ada jiran kita ni, dia ada 1 hak, sebab dia jiran kita maka dia
berhak mendapatkan kebaikan daripada kita. Kita menyembelih, dia nampak. Kita masak, dia boleh cium bau. Ya, jiran kan dekat. Apa yang kita lakukan, mereka mudah nampak, mudah dengar, mudah tahu. Ya, jadi dijaga juga kebajikan mereka. Maka itulah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk menelusuri jalan yang pernah dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu begitu. Dibagi pada jiran, ya. Ada jiran yang ada dua hak. Dua hak, iaitulah dia jiran kita yang pertama, dan yang kedua dia orang Islam. Dia ada dua hak. Yang pertama kerana hak jiran, yang kedua kerana hak agama. Sama-sama sedara satu agama, bertauhid, mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka dia diberi keutamaan lebih daripada jiran yang satu hak tadi. Dan jiran kategori yang ketiga adalah yang ada tiga hak, iaitu yang duduk dekat dengan rumah kita, dia orang Islam, dan dia memang saudara kita, pertalian darah. Saudara, sepupu, sepapat, adik-beradik, makcik, pakcik, duduk dekat satu taman, duduk berjiran. Maka lebih lagi diberi keutamaan kerana mereka ada tiga hak untuk dia dapat kebaikan daripada kita. Sebab dia jiran, sebab dia orang Islam, dan sebab dia saudara, ada pertalian darah. Maka inilah yang diberi keutamaan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dalam mengikuti jalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ni, mereka ni faham usul ataupun kaedah kawaid Nabi. Tak ada hadis yang Nabi pernah sebut kamu, jiran-jiran kamu yang Yahudi tu kamu buat baik ya. Tak ada. Tetapi sahabat mereka memahami, ya, bila orang lain ada pemikiran yang belok sikit. Sebab seorang lagi lelaki ni kan dia marah kan bila Sayyidina Abdullah kata nak bagi pada jiran yang Yahudi daging, lepas dia sembelih nak bagi sedekah ke orang sebelah daripada orang Yahudi. Dia marah, aslahakallah, moga-moga Allah ubah kamu, repair sikit pemikiran kamu. Padahal pemikiran dia yang kena repair. Jadi sahabat tadi faham, terus dinisbahkan, disebutkan balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasalah, ya, Nabi kata sentiasalah Jibril itu, ya, berpesan, ataupun Sayyidina Abdullah kata aku sentiasa mendengar Nabi berpesan mengenai jiran. Sebab apa? Nabi pun selalu dengar Jibril pesan pada Nabi berkenaan jiran. Jadi tak ada disebut tentang Yahudi dalam hadis itu. Tetapi Sayyidina Abdullah memahami bahawa jiran yang Yahudi pun adalah termasuk daripada kalangan jiran yang patut mendapatkan kebaikan. Itu sahabat yang faham usul, ya, ataupun faham kawaid. Dan lelaki tadi apabila dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bagi tahu Nabi selalu pesan berkenaan jiran, dia tak tanya banyak dah, dia faham. Dia terus faham bahawa inilah yang dikehendaki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada pula argue lagi pula lepas tu. Hadis kamu bagi ni sahih ke tak? Kan? Ataupun dia argue lagi. Tak ada pun dalam teks matan hadis tu sebut yang Nabi sebut Yahudi. Kalau Nabi tak sebut Yahudi, tak adalah Yahudi. Kenapa pula nak mandai-mandai kamu masukkan Yahudi dalam tu? Sahabat tidak pertikai begitu. Kerana mereka memahami usul ataupun kawaid umum yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka faham. Dan daripada hadis ini kata ulama, orang Yahudi yang bukan Islam pun kita kena buat baik, apatah lagi orang Islam yang memang jadi jiran kita. Dan daripada satu sudut pandang, ini adalah salah satu daripada bahagian dakwah, ya, untuk memperlihatkan keindahan Islam. Agama tidak membezakan kita untuk berbuat baik. Kalau kita makan sedap, jiran kita yang bukan Islam, kita biar dia ke pulau ke? Tidak. Dia pun manusia, dia pun perlu makan, dia pun perlu hidup. Ya, jadi kita tidak membiarkan mereka, ya, hanya semata-mata kerana urusan perbezaan agama. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, berkenaan dengan Sayyidatina Aisyah, ya, radhiyallahu anha, yang satu ketika sakit. Sayyidatina Aisyah sakit, jirannya yang Yahudi datang untuk ziarah ke Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan Nabi SAW benarkan. Ya, Nabi benarkan. Maknanya hubungan baik. Ya, kalau tak ada apa-apa masalah, ya, ini bukan harbi. Dia bukan orang yang
mendatangkan mudarat kepada agama. Bahkan kita pernah sebut sebelum ini yang Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, yang mana orangnya suka menjamu orang. Ketika mana dia makan, dia tak mau makan seorang-seorang. Kalau ada teman makan, baru baginda makan. Lalu dicari seorang untuk teman dia makan. Pada waktu makan, jumpa, bila sembang-sembang sebelum makan tu, ternyata orang yang baginda ajak itu adalah orang Majusi, ataupun orang yang bukan beragama tauhid. Lalu baginda alaihissalam, Nabi Ibrahim, minta keluarlah sebab kamu syirikkan Allah, maka aku tak mau makan dengan orang yang syirikkan Allah. Keluarlah lelaki itu. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Taala kata, lelaki tadi tu, dia telah mensyirikkan aku selama 40 tahun. 40 tahun dia syirikkan aku, dia kufur pada aku. Tetapi tidak pernah ada sehari di dalam hidupnya aku tak bagi dia makan. Rezekinya dijamin oleh Allah Ta'ala. 40 tahun dia buat syirik. Tapi setiap hari ada saja makan yang dia makan. Tak pernah ada hari yang dia tak makan. Tetapi kamu baru sekali kamu jumpa dia, kamu dengar bahawa dia mensyirikkan Allah, kamu sudah halau dia daripada kamu sudah halang dia daripada rezeki aku. Maka Nabi Ibrahim keluar balik dan cari balik lelaki itu, dan memohon maaf, aku sudah terima teguran daripada Tuhanku, bahawa aku perlu menjamu kamu dan bukan ini cara dia lah. Kerana perbezaan agama aku halang rezeki untuk dapat pada kamu. Maka lelaki itu berkata, kalau begitu perintah Tuhanmu kepadamu, sungguh indah Tuhan yang kamu sembah itu. Lalu dia masuk Islam. Dia pun terima Islam kerana melihat keindahan perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Bab yang berikutnya, bab yang ke-71. Babul karam. Bab pada menyatakan kemuliaan. Karam bermaksud kasratul khair. Banyak kebaikan. Banyak kebaikan. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah dia manusia yang paling mulia? Jadi sahabat tanya Nabi, siapa dia manusia paling mulia? Soalannya pun umum. Bila soalannya umum, Nabi jawab pun umum jugalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling mulia di kalangan kalian di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Daripada kalangan kalian tidak ada yang membezakan rupa, warna kulit, bangsa, tidak ada. Melainkan yang akan membezakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan. Jadi ini kebijakan menjawab soalan. Orang tanya umum, jawapannya umum jugalah. Di step yang pertama. Para sahabat berkata, bukan mengenai ini yang kami maksudkan. Bukan itu kami tahulah. Maknanya orang paling bertakwa itulah yang paling mulia. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau begitu, semulia-mulia manusia adalah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah, anak lelaki kepada Nabi Allah, anak lelaki kepada kekasih Allah. Nabi Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Itu payah nak cari tu. Silsilah keturunan, 4 keturunan alim. Zaman kita payahlah nak cari, kan?
Orang alim, anak dia pun alim, anak dia pun alim lagi, cucu dia alim, cicit dia alim. Sampai 4 generasi ulama. Payah nak carilah. Selalu dekat satu je, anak semua tak menjadi dah. Kalau ada balik pun mungkin bawah-bawah, cucu dia jadi balik. Jadi orang alim nak dapat 4 generasi ni, apatah lagi 4 generasi Nabi. Nabi Yusuf bin Nabi Yaakob bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim. 4 keturunan. Itu Nabi sebut, ni paling mulia lah. Kalau kira manusia, 4 keturunan dia, keturunan Nabi. Para sahabat berkata, bukan mengenai ini yang kami maksudkan. Bukan, kami bukan nak tanya manusia secara khusus macam tu. Jadi Nabi SAW pun menebak-nebak macam tu, tak kena. Lalu Nabi terus tanya, lalu tentang kaum Arabkah yang kalian tanya kepadaku? Sebab Nabi Yusuf adalah daripada kalangan Bani Israel. Jadi kamu nak tanya aku ni tentang orang mulia daripada kalangan orang Arab ke? Begitu. Lalu para sahabat menjawab, ya. Itulah apa yang mereka kehendaki lah. 3 kali. Baru akhirnya baginda Rasul SAW jawab. Sebab tanya umum, jawab umum lah. Bila tanya khusus, baru jawapannya khusus. Maka sabda baginda SAW, yang terbaik di kalangan kalian di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di antara kalian di zaman Islam, idza faqihu, apabila mereka itu memahami. Maksudnya, orang yang sebelum ni, pada zaman dia belum terima Islam lagi pun dia dah jadi orang yang baik, maka apabila dia dah masuk Islam, dia meneruskan kebaikan dia, itulah orang paling mulia. Itu orang yang paling baik. Idza faqihu, apabila dia ada ilmu tentang Islam. Maksudnya, dengan sebab Islam itu telah menambahkan lagi kebaikan mereka. Kita dapati ada saja bahagian daripada kawan-kawan kita yang bukan Islam, yang kadang-kadang kita tengok akhlaknya lagi elok daripada orang Islam. Kan, orangnya baik, cakapnya elok, tapi sayangnya akidah dia lah, dia tak percaya Tuhan, dia tak percaya Nabi. Lalu akhirnya mungkin datang hidayah kepada dia, dia masuk Islam. Jadi bila masuk Islam kan melengkapkan kebaikan dia. Dia baik, bagus dah. Maknanya tak buat pasal dengan orang. Hidup dunia ni tak ada masalah dengan orang. Baguslah. Cuma sayangnya akidah dia tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaik saja dia tersentuh dapat hidayah, lengkap, sempurna kebaikan dia tu. Islam tadi tu menambah kebaikan dia. Bahkan para ulama mengatakan orang-orang bukan Islam yang baik, yang buat kebajikan, kadang-kadang kita tengok kan, mereka kadang sedekah lebih daripada kita lagi. Dia punya yayasan dia, charity dia, juta-juta dia bagi. Kita nak keluar RM10 untuk masjid pun jenuh. Charity dia juta-juta. Mana kita tengok, sedekahnya banyak lah. Tolong orang susah. Tapi tak ada tauhid. Ke mana? Bukan ada pahala. Tak ada pahala. Tapi apabila datang hidayah kepada dia, segala kebaikan yang dia pernah buat dalam hidup dia, dikembalikan kepada dia sebagai pahala. Dahlah Islam tu, dengan dia masuk Islam, menghapuskan segala dosa-dosa dia yang lalu. Lepas tu, kebaikan-kebaikan yang dia buat sebelum Islam, masuk juga, dapat juga pada dia daripada pahala. Maka sempurna. Jadi sempurna. Itulah yang disebutkan oleh baginda Rasul SAW. Dan dalam hadis ini ada pengajaran-pengajaran bagaimana soal jawab antara baginda Rasul SAW. Yang ini sahabat tanya kepada Rasulullah, maka Nabi jawab ikut kehendak ataupun Nabi tahu. Seorang guru itu dia tahu apa yang dia perlu beri kepada murid-murid, apa yang dia perlu bagi tahu. Dan kadang-kadang kena ada step lah. Dia tak boleh dam semua ilmu tu secara serentak, sebab mungkin ada orang yang tak dapat tangkap dan sebagainya. Dan hakikatnya itulah, guru yang tahu apa yang dia perlukan dan golongan sasaran yang berada di hadapannya untuk diberikan, maka yang sebaik-baiknya dia yang bagi tahulah. Ada beberapa keadaan baginda SAW bersoal jawab dengan sahabat. Ada sahabat yang tanya tentang hukum air laut. Air laut boleh tak dibuat untuk ambil wuduk? Ditanya kepada baginda SAW. Maka Nabi jawab lebih. Nabi jawab lebih untuk memberikan lebih faedah kepada orang yang bertanya dan kepada kita dalam perihal hukum. Contohnya hadis apa tu? Hillu, air laut itu hillu, tuhur ma'uhu,
Wa hillu maitatu. Ya. Airnya suci, tuhur, lagi menyucikan, boleh ambil guna untuk jadi air wuduk. Ya, dan bangkainya itu halal. Bangkai laut ni apa? Binatang laut, ikan lah. Ikan kita beli mana ada, kena sembelih. Tak perlu disembelih. Tapi kalau binatang-binatang ayam, lembu yang itu, kalau tidak disembelih, maka jadi bangkai saja. Ikan ni kita dapat kutip mati dia, maknanya dah jumpa hak dah siap mati, tak payah disembelih dah. Boleh dimakan. Bangkai daripada air laut. Hillu maitatu. Jadi yang ditanya perihal wuduk. Tapi yang Nabi jawab dua. Itu maknanya kebijakan guru tadi dalam nak memberikan faedah kepada anak-anak murid. Ada pun anak murid zaman-zaman sekarang ni, dia yang nak apa yang dia nak daripada guru. Dia minta guru untuk cakap apa yang dia nak dengar daripada guru. Bukan guru yang nak berikan apa fawaid guru nak berikan. Jadi akhirnya ilmu-ilmu yang diberikan tak dipeduli. Yang dia nak, kalau ustaz datang melawak banyak sikit lah ustaz. Dia suruh ustaz melawak dekat kelas. Setengah jam lawak, 5 minit je baca matan ilmu. Tak jadi juga. Sebab dia nak kan. Orang yang datang ceramah nak cari lawak saja, sejam kuliah ustaz tu banyak ilmu dia bagi, hak dia bawa balik 5 minit hak lawak tu je lah. Jadi tak ada manfaat yang banyak, faedah yang banyak daripada situ. Kena pula datang ustaz tu jenis serius pula. Daripada awal sampai ke habis ditunggu-tunggu lawak ustaz tu, tak keluar-keluar lawak. Left keluar-keluar daripada masjid, mengata dia dengan kawan dia, haram tak lawak ustaz ni. Satu apa dia cakap tak ada lawak langsung. Cari lawak dalam ceramah. Apa dia? Dicari faedah kefahaman daripada hadis. Sebab itu Nabi SAW sebut itu. Orang yang jahiliah dia, kemudian setelah dia Islam, idza faqihu, apabila mereka memahami agama ini, maka mereka akan jadi orang yang terbaik. Ya. Dan beberapa kali juga baginda Rasul SAW akan bertanya kepada para sahabat tentang soalan-soalan daripada Nabi, dan kebanyakannya sahabat walaupun mereka tahu, mereka akan jawab dengan adab, iaitu Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu adab sahabat pula. Bila Nabi yang tanya, kamu tahu tak tentang ini? Kamu tahu tak tentang ini? Apa pandangan kamu tentang ini? Maka sahabat mereka walaupun ada ilmu, mereka tidak akan terus jawab, gini, tunjuk pandai depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, mereka akan jawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kerana sahabat dia tahu, lepas tu Nabi akan maklumkan, Nabi akan bagi tahu ilmu-ilmu yang banyak daripada wahyu-wahyu dan juga panduan-panduan untuk hidup para sahabat. Cuma kita janganlah jawab soalan macam tu. Ditanya dia orang exam soalan matematik, 2 campur 3 berapa? Allah wa rasuluhu a'lam. Jawapan tu betul tapi tak ada markah lah. Kalau tulis tak ada markah. Okey, boleh satu lagi 5 minit. Bab yang ke-72, babu al-ihsan ilal birri wal fajir, ilal barri wal fajir. Bab pada menyatakan berbuat baik kepada orang baik dan orang jahat. Wa bihi ilahi qala hadatsana al-Humaidi qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Salim ibn Abi Hafsah an Mundhirin al-Thawri an Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyah, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan? Qala hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Qala Abu Abdullah qala Abu Ubaid musajjalatun mursalatun. Daripada Muhammad ibn Ali ibn Hanafiyah mengatakan, bukankah balasan bagi kebaikan adalah kebaikan? Jadi siapa perawi hadis ni? Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah. Sebenarnya Muhammad ini adalah anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tapi dinamakan di dalam ini dengan Ali bin Al-Hanafiyah. Kenapa begitu? Kerana sebenarnya Muhammad ini adalah anak Sayyidina Ali. Baik, jazakallahu khair. Anak Sayyidina Ali daripada ibunya yang mana keturunannya keturunan Bani Hanifah.
Jadi sebab itu biasa dibinkan kepada nama keturunan ibu. Sebenarnya anak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka beliau mengatakan, dibacakan ayat Quran, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya kebaikan? Maka dia berkata, ianya adalah balasan kepada orang baik dan orang jahat. Dan Abu Abdullah yakni Imam Bukhari berkata, iaitulah musajjalah, ya, balasan yang dikirimkan. Maksudnya begini. Maksudnya biasa kita tahu orang baik dibalas baik. Itu biasa, orang buat baik kita balas baik lah. Tapi bila dimaksudkan, ditanyakan, ya, bukankah balasan bagi kebaikan adalah kebaikan? Ini ayat daripada surah Rahman, ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi maksud dia bukan orang baik sahaja, benda yang dilakukan buruk oleh orang pun dibalas dengan kebaikan juga. Maksudnya kebaikan itu diberikan kepada orang baik dan orang jahat juga. Kerana apa? Kerana ialah orang buat baik memang balasan dia baik. Orang yang buat jahat dibalas baik, dan kebaikan yang diberikan kepada orang yang buat jahat tadi akan mengubah dia menjadi baik. Itulah maksudnya. Berapa banyak bentuk kebaikan yang telah diberikan kepada orang jahat, yang telah menukarkan dia daripada jahat menjadi baik. Antara contohnya adalah jiran Nabi SAW yang hari-hari baling najis, ya, ke depan rumah, pintu rumah Nabi, dan akhirnya dia sakit, Nabi ziarah dia, ya, dan dia ingat Nabi nak buat buruk pada dia, walhal Nabi ziarah, ya, kerana Nabi tahu dia sakit, dan akhirnya dia masuk Islam. Orang yang buat buruk pada Nabi pun Nabi balas dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.